Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua kerana membenarkan saya untuk turut terlibat dalam perbahasan Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2012. Tan Sri Yang Di-Pertua, kebanyakan perkara sudah disentuh oleh rakan-rakan yang berhormat sebelum daripada ini. Saya cuma ingin menyentuh sedikit beberapa perkara berkenaan dengan pindaan yang sudah dikemukakan. Pertama sekali, saya merujuk pada Fasal 6 Pindaan Seksyen 34A/2C yang mengambil yang meminda untuk memperuntukkan bagi mana-mana orang yang berhasrat untuk menjalankan apa-apa aktiviti yang ditetapkan untuk melantik orang yang layak menjalankan pendayaan kesan kepada alam sekeliling dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Ketua Pengarah. Laporan itu katanya hendaklah memenuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah dan hendaklah mematuhi garis penilaian mengenai kesan aktiviti tersebut. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin mohon penjelasan daripada Menteri yang berkenaan. Adakah orang yang dilantik ini untuk melakukan penilaian ini adalah orang yang dilantik sebenarnya oleh mereka yang memohon daripada panel-panel penilai yang dikemukakan oleh Ketua Pengarah, atau dia bebas memilih sesiapa sahaja atau mana-mana syarikat untuk melakukan penilaian kepada kesan alam sekitar ini? Kerana Tan Sri Yang Di-Pertua, kalau kita tengok dia yang memohon dan dia pastilah ingin laporan kesan alam sekitar itu agak positif baginya. Dia boleh memilih sesiapa saja atau mengarahkan agar laporan itu dihalalkan kepada laporan yang positif. Kita mengatakan sedemikian kerana kita melihat beberapa episod tragedi alam sekitar yang berlaku, yang bila dirujuk semula puncanya adalah berpunca daripada laporan yang tidak lengkap. Ramai teman-teman menyebut tentang kes Linas, ya. Saya ingin menyebut juga tentang aspek kelulusan kes Linas ini. Kalau kita lihat daripada rentetan kronologi kelulusan ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, ianya diluluskan seawal Januari 2008 oleh Jawatankuasa Khas Kabinet untuk projek berimpak tinggi yang dipengerusikan selalunya oleh sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri mengikut aturan mesyuaratnya. Ianya diluluskan kepada sebuah syarikat daripada Australia bernama Linas Corporation Limited untuk mendirikan sebuah kilang pemrosesan nadir bumi di Gebeng, Kuantan. Isu ini menjadi hangat selepas didedahkan oleh media alternatif atau akhbar-akhbar luar negara bahawa ianya memproses sisa buangan radioaktif, bukan sisa nuklear, yang akan menjejaskan alam sekitar. Kita punya sejarah di Bukit Merah, Tan Sri Yang Di-Pertua, yang ditutup tahun 1992, memproses perkara yang sama. Tetapi sehingga hari ini kerja-kerja pembersihan masih terus dijalankan. Ada banyak bukti kesannya kepada penduduk sekitar dari segi perubatan yang sehingga hari ini masih belum terjawab. Jumlah kos, walaupun sebenarnya kos untuk memulihkan alam sekitar ini sebenarnya tidak ternilai, tetapi jumlah kos yang dibelanjakan sehingga hari ini adalah lebih kurang 300 juta ringgit dan ianya masih berterusan. Apa yang saya ingin katakan di sini ialah kelulusan diberi dulu sebelum penilaian kesan alam sekitar atau EIA diminta di bawah Jabatan Alam Sekitar. Ianya disyaratkan dulu di bawah seksyen yang lama 34A atau yang sama Kualiti Alam Sekeliling 1974. Tetapi kenapa kelulusan diberikan dulu sebelum laporan diminta untuk dibuat? Dalam kes Linas, Tan Sri Yang Di-Pertua, ada dua perkara. Ianya boleh mencelah? Ya. Boleh mencelah? Betul, beri. Terima kasih. Soalan, kalau Yang dalam jawaban dulu Yang ada, silakan Yang. Soalan saya, kelulusan itu diberikan pada tahun pada bila yang tarik itu? Seawal Januari 2008. Sudah diberi. Begini, sebab sefahaman saya kelulusan itu diberi bila Yang Berhormat Fauziah
ada bersidang di Dewan Rakyat. Kenapa tak ada pandangan daripada dia dan kelulusan terus diberi pada saat itu, pada masa itu? Tuan Sri Ketua, pertama sekali saya mohon yang berhormat untuk melihat semula fakta ya. Januari 2008 sebelum pilihan raya 2008. Kes ini hanya hangat diperkatakan selepas saya katakan awal tadi, laporan akhbar luar negara dan laporan media alternatif mendedahkan tentang kesan radioaktif dan membuat perbandingan dalam konteks Malaysia di kes yang berlaku di Bukit Merah. Dan saya dapat saya ingin menyambung sedikit. Memang dari segi faktor ekonomi, ianya membawa dijangka pulangan berbilion-bilion ringgit, dan ianya boleh membuka ruang pekerjaan untuk sekitar 350 orang. Tetapi kita khawatir, kita tidak kata ianya akan berlaku, tetapi kita khawatir berulangnya episod atau tragedi di Bukit Merah yang saya katakan tadi 20 tahun masih lagi kita lakukan pembersihan, hanya sedikit kecuaian. Kita boleh bersedia untuk melakukan pelbagai cara sebab bagi menangani permasalahan ataupun perkara yang mungkin berlaku. Tetapi kalau ianya sudah berlaku, teruk kita nak selesaikan. Bila dah terantuk baru nak tergadah. Jadi Tuan Sri Ketua, kita minta bukannya kita minta untuk terus batalkan. Kita minta kaji semula dan letak syarat-syarat yang lebih ketat. Kalau boleh batal-batal lagi bagus. Tetapi kalau terpaksa juga diberi kerana dah bina bangunan hampir ataupun lebih 95% siap pada tahun lalu, kesan apa dendanya ataupun garis panduannya mesti terus diperketatkan. Kita membicarakan tentang soal nadir bunyi yang dilombong daripada Australia, yang nak buka kilang di Australia tidak dibenarkan oleh kerajaan Australia sendiri kerana takut faktor pencemaran. Australia itu besar dan sudah betul. Dia pun tak berani. Dia ada banyak gurun-gurun. Dia tak berani nak buka di tempat dia. Tetapi kita dengan rela hati memberikan kelulusan. Dalam perkara yang melibatkan persoalan sisa radioaktif, kita harus faham jangka hayat radioaktif ini bukan jangka hayat yang pendek, tetapi sangat-sangat panjang. Tidak mungkin antara kita yang boleh hidup melampaui tempoh hayat radioaktif. Dan bila ianya sudah berlaku, nak selesai bukannya senang. Jadi kita minta agar diperketatkan kembali kawalan. Kita tahu pada peringkat awal laporan EIA atau dipanggil penilaian kesan alam sekitar awal, PEIA, dia tidak pernah menjelaskan tentang pengecualian tentang kesan radioaktif ini. Dia hanya menyebut sedikit, tetapi akhirnya di hujung laporan dia mengembalikan peranan untuk menjelaskan tentang kesan radioaktif ini kepada Agensi Nuklear Malaysia atau MNA, perunding radio, dan juga perunding radiologi yang dilantik oleh dinas sendiri. Di Tan Sri Ketua, kita ambil berat tentang apa yang berlaku. Kita ambil pengajaran apa yang berlaku. Kita ambil kesan-kesan yang berlaku ini agar tidak berulang. Saya tidak mau sentuh lagi tentang kes Jepun. Banyaklah kes-kes yang berlaku, bencana luar jangka yang kesannya ditanggung sehingga hari ini. Cukup kita ambil satu kes linas sahaja sebagai perhatian, kerana kita tidak mahu lagi kes-kes seperti ini diluluskan tanpa penilaian yang sebenar. Tuan Sri Ketua, sedikit lagi tentang kes linas yang kita minta menteri yang berkenaan untuk jelaskan. Ada beberapa percanggahan fakta dari segi penjelasan menteri-menteri sebelum ini tentang di manakah yang dinamakan sisa nadir bumi yang sudah diproses ini akan dihantar semula. Ada yang kata ianya akan dihantar semula ke Australia, tetapi kerajaan Australia dah jawab takkan dihantar semula. Ada yang dikatakan akan dilipuskan di sekitar Gebeng, tetapi itu pun tidak jelas. Kita minta tolong beri sedikit penjelasan kerana kita nak meredakan kerisauan orang-orang di sana. Saya bukan orang di sana, tetapi saya rasa kalau berlaku pencemaran, ianya boleh sampai di Kedah, ianya boleh sampai di Kuala Lumpur. Jadi Tan Sri Ketua, satu lagi peruntukan yang ingin saya sentuh sedikit hari ini ialah tentang pindaan terhadap peruntukan denda yang dinaikkan daripada 100 ke 500 ribu.
kita mohon agar peruntukan ini dinilai semula. Saya rasa tidak cukup kalau setakat 500,000 sebagai maksimum. Dia bergantung kepada kes. Kesan pencemaran alam sekitar bergantung kepada bahan yang dilupuskan. Tidak kiralah pencemaran macam mana. Kita minta kalau boleh dipertimbangkan semula agar maksimum denda maksimum itu dinaikkan lagi ke 1 atau 2 juta ringgit. Tidak ada masalah. Kalau mahkamah memutuskan ianya perlu didenda rendah, terpulang ke mahkamah selepas mendengar laporan daripada panel penilai profesional. Tetapi kalau kesannya besar, seperti apa yang berlaku di Bukit Koman, apa yang berlaku di Bukit Merah, mahkamah cuma ada bidang kuasa sampai 500,000 saja. Kalau dinaikkan 5 juta tidak ada masalah. Kalau mahkamah nak kenakan denda RM5,000, tidak ada masalah. Tetapi kita minta pertimbangkan semula untuk teruskan naik denda maksima ini, dan juga jumlah penjara maksima ini dinaikkan. Kerana kesan sebarang jenis pencemaran, tak kira radioaktif ataupun penebangan hutan ataupun apa saja, kesannya bukan pada 1-2 orang saja, kesannya kepada orang lain, kesannya kepada orang yang tinggal di sekitar, kesannya kepada orang yang bekerja untuk industri yang memberikan pencemaran tersebut. Jadi Tan Sri Ketua, ini kita sokong 500,000, tapi saya minta kalau boleh ia dinaikkan lagi. Tidak ada masalah kalau ia yang dinaikkan. Dan akhirnya keputusan untuk mendenda itu adalah keputusan mahkamah selepas mengambil kira pelbagai hujahan dan laporan daripada juru-perunding yang selalunya akan dikemukakan di mahkamah. Jadi Tan Sri Ketua, sebagai penutup Tan Sri Ketua, saya juga ingin meminta agar kuasa menteri di bawah ATA ini turut dipasangkan atau dengan izin to be paid dengan menerima laporan jawatan kuasa khas teknikal yang ditubuhkan, yang terdiri khusus daripada badan-badan profesional yang berkaitan dengan kajian alam sekitar. Contohnya, kalau kita nak luluskan satu lagi kilang kimia yang baru, dia kena terima laporan daripada panel perunding pencemaran kimia sebelum dia membuat sebarang keputusan. Dia tidak boleh membuat sebarang keputusan begitu saja, kerana menteri ini bukan seorang yang pakar. Yang pakar akhirnya datang daripada kementerian, yang pakar akhirnya datang daripada profesional yang akan meneliti secara saintifik bahan yang akan digunakan pakai serta kesan-kesan pelupusan bahan-bahan tersebut di dalam alam sekitar. Kerana itu kita tak mahu lagi, yang saya kata tadi, berlaku percanggahan pendapat antara menteri ini dan menteri itu. Contoh dalam dinas, saya masih ingat pada bulan Mac, Menteri Kesihatan Datuk Liu Tiong Lai memberikan kenyataan bahawa sisa radioaktif linas ini akan dihantar semula kepada Australia. Tapi sebelum itu, pada Februari 26, Perdana Menteri menyatakan sendiri bahawa sisa tersebut akan dibuang jauh daripada kawasan penahan secara umum. Kemudian pada Februari 28 bulan, orang awam dimaklumkan bahawa kementerian melalui laporan akhbar bersetuju untuk menyimpan sisa radioaktif itu di Malaysia dan tempatnya sudah ditemui. Jadi tidak ada konsistensi, mungkin kerana tidak ada nasihat profesional kepada menteri-menteri ini untuk menjawab ataupun untuk memberikan penilaian yang lebih positif ke arah ini. Jadi Tan Sri Ketua, akhir sekali saya menyokong pindaan ini, tetapi kita harus ingat alam sekitar ini merupakan anugerah alam yang harus kita jaga, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi kita, tetapi untuk kelangsungan generasi-generasi yang datang. Kita mewarisi alam sekitar ini untuk sementara saja, bukan untuk kita beroleh keberuntungan ekonomi, tetapi untuk kita manfaatkan sementara bagi menjalani hidupan di dunia. Kalau kita tinggalkan alam sekitar ini kepada generasi berikutnya dalam keadaan tercemar, seperti mana yang berlaku juga di negara-negara lain, saya khawatir generasi akan datang akan mencerca dan mencela kita kerana gagal mempertahankan warisan yang sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada kita. Jadi akhir sekali yang betul, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon menyokong. Terima kasih Muhammad. Sekarang saya persilakan argumen terakhir sekali dalam tajuk ini
Yang mulia Datuk Jaspal Singh, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya berbahas sedikit tentang rang undang-undang kualiti alam sekeliling. Saya hanya ada 2-3 poin saja. Kebanyakan cadangan-cadangan dan topik-topik yang telah dibahaskan begitu menarik sekali. RRU kualiti alam sekeliling ni untuk saya adalah satu akta yang begitu penting sekali. Seperti yang berhormat sebelum saya tadi berbahas, ini bukan tentang keuntungan, ini bukan tentang kita nak untung daripada satu perniagaan. Kita sepatutnya menjaga alam sekitar ini. Kita sebagai manusia di sini bukan untuk sementara. Jadi bila kita di sini dalam dunia ini, kita sepatutnya memberi keberatan untuk menjaga dunia ini dan alam ini untuk generasi yang akan datang, supaya mereka boleh menikmati Malaysia seperti yang kita nikmati hari ini. Bila kita ambil satu langkah belakang dan Yang Dipertua, dan kita lihat pada tahun 1970-an, seperti saya minum teh tadi, seorang YB daripada Sabah memberitahu saya, pada masa 1970-an, kalau tengok Sungai Rejang tu, boleh berenang, boleh pergi daripada kiri sampai kanan, boleh berenang, nampak air jernih, ikan banyak. Tapi hari ini nampak macam penuh dengan madi dengan izin. Kalau kita pergi balik Kedah, hari itu saya balik Kedah, open burning, orang-orang bakar macam-macam untuk padi, untuk mencari keuntungan. Dia tak nak pakai teknologi, tetapi pergi membuat sesuatu yang tidak begitu bagus. Lepas tu kita ada banyak yang buang bahan-bahan sama ada toksik ke tak toksik. Macam kalau kita tengok workshop ni, bila kita tukar minyak, betul-betul tengok minyaknya masuk pergi mana yang kita tukar tu, belakang tu masuk parit juga. Restoran-restoran dia cuci pinggan, yang grease trap tu sepatut ada pun tak ada, tapi mana dia pergi, dia masuk parit juga. Jadi ini semua mencemarkan environment. Dan satu contoh yang saya fikir ni, kalau masa tahun 70-an, kalau beritahu pada sesiapa kita kena beli air botol untuk minum, dia akan tengok dan gelap pada kamu. Apa pula nak beli air? Minumlah dari sungai. Tapi sekarang, kalau kita nak air yang bagus dan kualiti yang tinggi, kita terpaksa beli air daripada kedai. Tak berani minum air daripada pipe pun sekarang. Sebab ini semua adalah kesan-kesan pencemaran alam sekeliling. Satu laporan yang saya tadi semasa tengok dalam web memberitahu pada tahun 70-an, carbon footprint di Malaysia adalah lebih kurang 5,000 metric ton. Pada tahun 70, daripada tahun 1990